Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikram muslimin. Hak seorang muslim. Hadis ke-88. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddus salami wa iyadatul maridi wattiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atisi. Rawahu Bukhari bab al-amru bittiba'il janaiz. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seseorang Islam ke atas seseorang Islam yang lain ialah 5. Menjawab salam, menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, menerima jemputan, dan menjawab orang yang bersin dengan yarhamkallah. Riwayat Bukhari. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikram muslimin, memuliakan orang Islam, iaitu hak-hak sebagai seorang Islam. Hadis yang ke-88 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni nama yang dah biasa kita sebut, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada lebih kurang 5,300 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Walaupun dia duduk hanya lebih kurang 4 tahun sahaja dengan Nabi, tetapi dia menginfakkan diri dia, keseluruhan hidup dia duduk dengan Nabi, menjadi ahli sufah, duduk belakang rumah Nabi, ikut Nabi ke mana-mana dia pergi. Banyak dah kita cerita tentang Abu Hurairah ni, tentang dia dengan syaitan, dengan jin, macam mana dia ditangkap jin, tentang mak dia beriman, mak dia, tentang dia pergi perang dengan Nabi. Dia ni Abu Hurairah ni juga disebut sebagai bapa Hurairah ni. Hurairah ni di kucing jantan. Hur tu kucing jantan. Jadi Hurairah tu isim tasghir, anak. Dia ni jadi bapa kepada anak kucing jantan Hurairah. Hurairah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika dia nampak Abu Hurairah ni dia ambil kucing, dia letak dalam baju. Dia orang Arab ni jenis dia Abu Hurairah ni dia orang Yaman. Antara salah satu kaedah baju orang Yaman ni, dia lengan baju dia besar, dia masukkan dalam baju tu. Nabi dia tanya, apa kamu buat tu Abu Hurairah? Dia kata, aku simpan anak kucing dalam ni, dia main dengan kucing. Abu Hurairah ni juga, dia masa sebelum dia Islam, masa dia duduk kat Yaman tu, dia pengembala kambing. Ada riwayat menyebutkan dia sambil-sambil dia jaga kambing tu, sambil tu dia ada juga bela kucing. Jadi bila dia tidur, dia ambil kucing tu letak bawah pokok. Kemudian bila dia buat kerja, dia mengembala kambing, dia ambil kucing tu, dia bawa sekali dalam baju dia. Dan perangai suka kucing, sayang kucing ni, sampai ke Masjid Nabawi dia bawa benda tu. Dan Nabi dia tengok perangai Hurairah. Maka dengan sebab itulah dia dipanggil Abu Hurairah. Nama dia bukan Abu Hurairah, asal dia, nama dia Abdul Syam. Kemudian Nabi ubah kepada Abdul Rahman. Kemudian bila nampak dia ni suka jaga kucing, anak kucing, maka dipanggil Abu Hurairah. Banyaklah cerita Abu Hurairah ni yang menarik untuk kita ambil pengajaran. Dalam hadis ni Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata, haqqul muslim, hak seorang Islam, seorang Muslim,
alal muslim, ke atas orang Islam yang lain. Kita ni ada tanggungjawab kita. Hak seorang muslim ke atas muslim yang lain. Kita ada kawan, ada jiran, ada jemaah. Jadi kita ni ada hak pada kawan kita yang Islam, dan kawan kita ni juga ada hak kepada kita. Kita kena tahu hak-hak sesama muslim. Jadi kata Nabi SAW, hak sesama muslim tu ada 5. Sebelum ni kita ada baca dia sebut 6, dalam hadis ni disebut 5. Yang pertama kata Nabi SAW ialah raddus salam. Apabila kawan kita itu orang Islam, dia bagi salam, maka kita kena wajib jawab salam. Satu Islam, kalau orang kafir bagi salam, kita tak perlu jawab lah. Maksudnya orang Islam yang bagi salam pada kita, maka kita wajib jawab. Hukum bagi salam ni sunat muakkad, tapi jawab salam tu hukum dia wajib. Dalam isu salam ni banyak juga zaman sekarang ni, tak macam zaman Nabi dulu. Zaman kita ni macam-macam jenis salam dia buat kan. Dia lafaz tu Assalamualaikum, standard. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah pendek, panjang-panjang, makin banyak lah kelebihan dia. Maka kita pun jawab begitu juga. Dan cara kita jawab, kita kena lebih daripada orang yang bagi salam. Kalau dia kata Assalamualaikum, adab kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kita kena lebih kan. Kalau dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita nak jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulama kata wa maghfiratuh, ada tambah, tapi dalam hadis tak sebut itu. Ada tambah, maksudnya itu ending. Jawapan kita kena lebih panjang daripada orang yang mendoa. Sebab salam ni dia lafaz doa. Itu standardnya begitulah. Jangan kita jawab pendek, dia bagi salam sampai habis, kita kata Waalaikumsalam. Macam malas sangat kan. Jadi kita jawab itu satu. Kedua, kalau salam ni zaman sekarang ni macam-macam jenis salam ada. Salam satu Malaysia, salam pagi, salam tengah hari, salam petang, macam salam subuh, macam salam maghrib, salam isyak kan. Macam ulama dia bahas jenis salam macam ni, macam mana kena jawab ke tidak. Ulama pun pening kepala kan, sebab tak ada dalam hadis Nabi benda-benda bid'ah baru ni kan. Jadi ada ulama kata kalau tengok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika mana malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim, dia nak pergi ke kaum Nabi Lut masa tu, singgah rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia jawab salamun alaikum. Jadi perkataan tu ada dalam Quran, perkataan salam tu. Jadi ulama dia bahas kalau salam ni maksudnya kena jawab atau tak. Tambah pula dia mari pula zaman sekarang ni salam subuh, salam pagi, salam tu ini. Maka di situ ada dua pendapat. Ada kata kalau niat orang yang bagi salam tu bagi betul-betul dengan lafaz Assalamualaikum, maka boleh dijawab. Itu dari sudut orang yang bagi salam. Dari sudut kita pula yang nak jawab, kalau kita ni dapat faham dia tu adalah lafaz Assalamualaikum, maka kita kena jawab. Ulama-ulama, kata bukan ulama lah, pakar bahasa. Ulama ni macam agama sikit, pakar bahasa. Bila isu salam satu Malaysia timbul, pakar-pakar bahasa ni dia berikan komentar. Pakar bahasa dia kata salam satu Malaysia tu lebih menunjuk kepada sapaan, menyapa kan. Salam satu Malaysia ada gini, macam satu bentuk sapaan. Dah di hybrid kan, daripada Assalamualaikum dia jadi hybrid. Bila hybrid tu dia hukum dia pun dah hybrid juga kan. Dia dah hybrid. Jadi ulama kata nak jawab boleh, tak jawab pun boleh, jadi benda khilaf. Kan, tambah dia bagi ramai-ramai bagi salam gitu kan. Jadi benda tu benda khilaf. Tapi kalau macam orang tu PM tepi kita bagi salam kita, yang tu maksudnya memang personal. Tambah kalau macam kita dalam WhatsApp macam-macam bentuk salam, maka benda khilaf lah. Tambah yang ditambah-tambah, dia dah jadi bukan salam yang sunnah, tapi dibentuk
sapaan. Itu kita kena tengoklah berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Itu yang dikatakan raddus salam, sebab ini jadi kewajipan kita. Ini wajib ke dah tak wajib dah kan? Jadi boleh mengelirukan. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyadatul marid. Kalau kita ada teman, sahabat kita, kali keluarga kita yang sakit, kita kena pergi ziarah. Ini juga tanggungjawab kita. Tanya khabar, tengok Jumaat 2-3 hari tak ada, kita pergilah ziarah rumah dia. Biasa cikgu lah, biasa pergi ziarah cikgu. Cikgu rajin, masya-Allah. Orang kuat surau kita. Ada orang sakit ni mesti datang ziarah. Pergi ziarah tengok, ada orang sakit, tengok jemaah kita kan. Kalau kita ni sakit, tak ada orang ziarah, maksudnya kita ni bukan kaki masjid, kaki surau lah. Kalau ada orang ziarah tu maksudnya kita ni datang masjid jugalah. Wa iyadatul marid. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wattiba'ul janaiz. Kena kalau ada orang mati, sahabat kita mati, orang matilah, tanggungjawab kita sesama muslim, kita kena ikut jenazah dia sampai ke kubur. Kan? Itu adab dia. Satu kata Nabi, bila kita semayangkan, Nabi sebut qirat. Kemudian kalau kita ikut sampai ke kubur, qiratain, 2 qirat. Sahabat dia tanya, qirat ni apa? Besar mana pahala dia? Nabi dia kata macam Jabal Uhud, Bukit Uhud tu besar dia. So kalau kita semayang dapat 1 Jabal Uhud punya besar pahala. Kalau kita ikut jenazah sampai ke kubur, maka dapat 2 Jabal Uhud. So adab kita, tanggungjawab kita untuk ikut. Itu yang ketiga kata Nabi. Yang keempat, wa ijabatu da'wah. Kita kena, kalau orang ni jemput kita makan tengah hari, kenuri kan, ada majlis-majlis jemput, maka kita kena jawab, kena pergi. Kalau kita tak boleh pergi, kita kena bagi tahu. Yang penting ijabah, kita kena jawab. Boleh pergi ke, tak boleh pergi ke, ada masalah. Tapi tanggungjawab kita, yang kita diam, mau jemput diam, orang itu tunggu-tunggu, datang ke tidak, iya ke tidak kan. So benda-benda tanggungjawab itu. Dan yang kelima kata Nabi SAW, wa tashmitul atis. Dan kita menjawab orang yang bersin. Bila bersin, dia kata, bila bersin dia acum, dia kata alhamdulillah, maka kita jawab yarham Allah. Apa itu dia jawab baik, yarham wa yahdikumullah. Ada beberapa redaksi. Itu juga tanggungjawab kita, hak seorang muslim ke atas muslim lain. So ada 5 hak tu, jadi kita fahami, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.